pertukaran nilai ringgit Malaysia. Tapi sekarang ni, apa kata kita saksikan dulu kadar tukaran mata wang hari ini. Jom, kita tengok. Okey, kalau kita tengok Saudi Rial, satu Saudi Rial bersamaan dengan 1.24 ringgit Malaysia. Okey, $1 Singapura pula 3.46 ringgit Malaysia. Kalau kita tengok 100 rupiah Indonesia sekarang ni bersamaan dengan 0.031 sen. Tu 100 baht Thai 13.31. Ya, dan $1 Amerika Syarikat hari ini 4.65, tapi kalau saya try Google tadi 4.67 macam tu Begitu. Alright. Okay. Itu adalah kadar tukaran mata wang hari ini. Tapi apa isu yang kita nak bawakan kepada anda hari ini adalah bagaimana kita nak tukar duit sekiranya kita pergi ke luar negara. Ya, betul. Sebab sejujurnya kita bersama dengan seorang yang mungkin boleh menceritakan dengan kita lebih jelas ataupun seorang yang lebih arif. Jadi kita nak perkenalkan tetamu kita hari ini, Muhammad Anas Nabil Al-Fatah Muhammad Yazid. Itu pakar ekonomi boleh kongsikan dengan kami, iaitu tentang pertukaran nilai ringgit Malaysia. Ya. Jadi Haziq, saya... Awak baru balik daripada luar negara Korea, pergi Korea. Jadi ini orang kata kisah sebenar. Kisah terjadi. Okey. Jadi kalau kita nak tukar duit, kalau kita nak keluar negara, memang sekarang kita tahu ramai yang kata jangan risau, kita boleh kad kita boleh activate untuk international money transaction. Tetapi kita juga tahu perlunya wang ringgit wang cash di tangan ya. Okey, jadi yang terbaik untuk kita tukar duit ke luar negara, adakah di dalam negara sendiri ataupun mungkin di luar, ataupun itu soalnya kita kena depends ataupun kita kena terpulang. Kalau nilai mata wang luar negara tu lagi tinggi, kita tukar kat sana. Macam mana tu perbandingannya? Okey, terima kasih kerana memberi soalan yang bernas ya. Yang menarik juga bagi saya kerana di Malaysia juga ramai yang masih terpinga-pinga bagaimana untuk keluarkan duit. Dan seperti saya juga sebenarnya baru selepas daripada pergi ke Korea. Oh, sama kita? Ya, juga. Satu flight ke? Tak tahulah. Tapi ketika itu saya masih mencari jalan macam mana saya nak tukarkan duit. Adakah saya perlu ke money exchanger? Adakah saya perlu tukar di bank? Ataupun saya tukar di sana? Dan apabila saya sudah bincang dengan rakan-rakan saya yang pernah pergi dan ada juga student yang di luar sana yang berpengalaman orang kata tu berada di luar negara lah. Jadi dari sudut orang kata tu kita sebagai pelancong ya, saya gelarkan diri saya sebagai pelancong lah ketika pergi ke Korea tu. Jadi ada 3 perspektif yang kita boleh ataupun 3 jalan yang kita boleh keluarkan duit. Satunya adalah kita keluarkan duit di Malaysia. Ya. Ini adalah satu kerana kita perlu mengambil kira beberapa faktor. Satu faktor adalah risiko duit kita sendiri. Adakah nilai mata wang kita diguna pakai di luar negara? Itu adalah satu faktor. Yang mana kalau kita ini adalah salah satu risiko yang kita perlu tanggung lah. Kalau contoh duit Malaysia ni tidak terpakai di luar negara dan mereka tak mau duit Malaysia. Jadi kita tak dapat tukar. Jadi itu adalah salah satu risiko yang kita perlu ambil kira lah. Itu? Ya, betul. Antara negara yang begitu? Kita boleh ambil kira sebagai isu. Saya tak tahu masih ingat lagi ke tidak isu tentang Thailand dulu. Bila pelancong negara Malaysia pergi ke Thailand, mereka nak tukar duit dan mereka tak terima. Sebabkan ketika itu nilai mata wang kita memang sedang merudum. Dan counter money exchanger tu sendiri memaparkan RM is not allowed. No ringgit Malaysia. Ya, betul. Itu adalah satu faktor yang perlu diambil kira lah. Dan satu lagi adalah faktor yang mana kalau kita keluarkan duit di luar negara, iaitu exchange fee dia. Yuran pertukaran dia. Kalau kita tukar di Malaysia, nilai pertukaran wang itu dalam keadaan yang rendah. Dibandingkan dengan luar negara. Sebab apa? Kita juga mengamalkan orang kata tu diskriminasi price, iaitu kalau pelancong luar negara kita kenakan harga yang lebih tinggi, kalau pelancong tempatan kita kenakan harga yang rendah. Sama juga konsep ini berlaku di mana-mana di negara lain. Ya, jadi kalau kita keluarkan duit di luar negara, exchange fee itu akan jadi lebih tinggilah berbanding di Malaysia. Jadi ini adalah beberapa faktor yang perlu diambil kira lah. Jadi satu lagi adalah di zaman moden ni kita juga ada apps ataupun online web yang mana kita boleh pakai duit melalui online transaction. Jadi di sana kita hanya menggunakan orang kata online transfer ataupun kad bank ya. Tapi kat sini kita perlu faham, kita perlu tahu juga ke mana kita nak pergi. Adakah tempat itu adalah tempat yang terpencil ataupun tempat yang moden. Jadi kalau tempat yang terpencil ataupun kawasan luar bandar, mereka memerlukan
pertukaran wang dalam bentuk cash. Betul. Bukan juga online. Betul. Jadi itu adalah salah satu faktor juga perlu diambil kira lah. Ya, okey. Tapi sekarang ada antara banyak transaksi online yang boleh dilakukan. Pakai kad pun boleh. Ya, Kan betul. kita aktifkan international transaction, kita dah boleh gunakan kad di mana-mana negara pun. Ya, betul. Tapi ada satu lagi cara juga, Big Pay. Ya, pun betul. kita boleh gunakan. Ya, Adakah betul. cara itu lebih menjimatkan kita ataupun sebenarnya charge yang dikenakan lagi tinggi? Okey, melalui apps ni seperti saya kata tadi, dia adalah sesuatu yang perkara yang mudah dan juga dia adalah cost effective sebab kita perlu transfer dalam akaun orang kata tu cloud lah kan, cloud. Jadi perkara ni dilihat mereka menggunakan fee yang standard. Yang diterima pakai semua tempat. Ya. Okey. Jadi bolehlah orang kata tu boleh Consider pakai. lah. Ya. Boleh consider untuk kita gunakan international transaction. Ya. Betul, So betul. Daya guna kad lah dekat Korea. Ya, saya ada guna kad dan masa yang sama juga betul apa yang dikatakan sebab kita ingat kita boleh semua cashless. Tapi tidak, ada kedai-kedai walaupun kita berada di Korea, lagi-lagi street food dan sebagainya, Ya. kita mesti berikan mereka cash. Mereka tidak terima kalau kita bagi kad. Betul. Dan selalunya, ini selalu berlaku kalau kita keluar negara, kadang-kadang duit terlebih kita bawa pulang. Banyak tukar. Ya. Tak perasan macam lebih pula duit. Jadi duit lebih ni kadang-kadang kita simpan je dekat dalam lemari. Ya, Tapi betul. yang terbaik sebenarnya kalau saya boleh tanyakan, kita harus tukar di negara itu ataupun kita bawa pulang dan tukar di negara kita. Okey, ini adalah sesuatu perkara yang menarik juga dikongsikan sebab mostly lah banyak juga kenalan saya yang mana kalau mereka ada lebihan wang, mereka akan bagi seperti anak-anak mereka dan anak-anak mereka tak tahu nak buat apa. Ya. Mereka pun tak pergi money exchange sebab buat apa nak pergi. Tak erti nak tukar apa semua kan. Jadi ini adalah satu perkara yang menarik yang mana bila kita ada balance, satu perkara yang kita boleh consider adalah dengan tukar dahulu di sana, Okey. tapi kepada mata wang utama dunia. Sebagai contoh USD. Baik. Sebagai contoh USD. Ini kerana sebagai contoh ada kawan saya baru-baru ni dia nak pergi ke UAE. Okey. Dan pergi ke UAE transit di Doha. Okey. Jadi sampai ke Doha transit dia di cancel. Okey. Okey. Jadi dekat situ dia tak boleh nak tukar duit. Jadi ini adalah satu juga risiko yang mana kita juga kena consider kita perlu tukar duit kepada wang utama dunia. Ya. Yang mana wang utama tu kemudiannya boleh diterima oleh semua negara. Betul. Dan boleh ditukar. Ini adalah satu perkara yang menarik yang mana kalau kita nak balik Malaysia juga kan, sebagai contoh, maybe kita ada transit mana-mana. Jadi kita tukar dulu kepada contoh USD. USD contoh. Ya. Jadi pergi tukar USD dan kita bawa balik. Dan bila sampai ke Malaysia kita boleh tukar balik kepada ringgit Malaysia. Dan itu adalah perkara yang sangat efektif lah ataupun sangat bagus sebagai untuk kurangkan hidden cost kalau kita pergi melancong. Ya. Maknanya kerugian je lah. Ya, betul. Banyak benda kalau kita tukar balik kepada ringgit Malaysia siap-siap kan. Mungkin akan dapat kurang. Ya, betul. Daripada jumlah yang kita tukar awal-awal tu. Jadi Okey. kalau ada duit lebih-lebih tu dah tahulah kalau nak tukar tu tukarlah ke mata wang yang Utama. utama Ya, ya. alright. Jadi senang boleh pakai di mana-mana negara. Ya, betul. Baik. Okey, tapi kalau kita tengok kepada pertukaran nilai mata wang tadi, Okey. ringgit Malaysia kepada USD sekarang ini 4.67. Ya. Ringgit Malaysia kepada 1 US dollar. Ya. Sangat jatuh. Ya. Dan mungkin berada di paras, adakah membimbangkan sebenarnya? Kalau kita tengokkan trend, ya, kalau kita tengok trend daripada tahun 2000 lebih sehinggalah sekarang, dia menunjukkan trend yang sangat membimbangkan. Kerana dulu kita hanya dalam paras 4.5 tapi sekarang ini 4.67. Yang mana kalau kita tukar 1000 USD, kita perlukan 4,600 ataupun 4,700. Sangat Yang mana kalau dulu kita hanya perlukan 4,500 untuk tukar kepada 1000 USD dan ini menambahkan kos kepada kita. Jadi trend ini membimbangkan dan juga perlu orang kata tu dipeka oleh masyarakat luar umumnya dan juga oleh kerajaan dan juga industri. Yang mana pertukaran yang semakin rendah ini juga mampu memberi kesan kepada kita secara ekonominya. Okey. Tadi kita boleh tunjuk balik kadar tukaran nilai mata wang tu, mungkin kita boleh tunjuk balik kepada penonton MSI berapa kadarnya tadi. Dan kalau kita tengok daripada ringgit Malaysia nak ke Rial ke? Rial tadi adalah 1.24 ringgit Malaysia bersama dengan 1 Saudi Rial. Oh. Ya. Mungkin ada ramai warga emas yang nak bergerak ke Tanah Suci Mekah sekarang ini untuk menunaikan haji. Jadi kalau tengok dengan kadar sekarang ini,
apa cara paling efektif? Tukar di Malaysia ataupun tukar di Saudi? Mungkin mereka tak ada kad, tak reti Ya, sebagai betul. je untuk guna. Jadi bagi perspektif warga emas ya, saya faham berkenaan warga emas yang mana mereka kurang arif berkenaan dengan teknologi sekarang dan macam mana mereka nak gunakan. Jadi saranan saya adalah untuk menggalakkan mereka tukar siap-siap di Malaysia. Tukar di Malaysia Ya. dengan kadar ni. Ya, betul. Dengan keadaan ni. Sebab tidak lama lagi ataupun maybe mungkin bila mereka dah ke sana, harga ringgit akan jatuh lagi. Baik. Jadi saya sarankan kita tukar siap-siap di sini dan bawa duit tu ke sana. Tapi ada juga salah satu faktor yang kita kena ambil kira adalah satu orang kata tu nilai ambang yang boleh dikeluarkan. Okey. Tak silap saya daripada custom, nilai maksimum yang boleh dikeluarkan adalah 10,000 USD. Okey. Okey. Sebab dia nak mengelakkan daripada money laundering dan sebagainya. Jadi kita perlu rancang betul-betul bagaimana perbelanjaan kita di sana. Kita perlu orang kata tu tanya kawan-kawan yang berada di sana. Kita buat selidik online macam mana perbelanjaan di sana, berapa hari dan kita nak pergi mana. Jadi itu boleh bagi kita satu orang kata tu pandangan ataupun petunjuk berapa banyak kita nak bawa. Ya. Okey. Dayah. Ya. Bila kita tengok nilai mata wang tadi kan, sebagai rakyat marhin, Ya. adakah kita perlu risau dan apa sebenarnya efeknya kepada kita apabila ringgit ni jatuh? Ya, sebab mungkin ada segelintir yang kata kita tak pergi luar negara. Jadi kita tak perlu risau sangatlah pasal pertukaran wang. okey. Apa pendapat? Okey. Untuk nilai ringgit yang semakin trennya yang semakin menurun ni, perkara ni agak membimbangkan. Tapi kita kata di setiap ruang yang sempit tu masih ada ruang, masih ada peluang untuk kita mencari jalan keluar ataupun mengambil peluang untuk kita tingkatkan. Yang satunya kita lihat kalau nilai ringgit kita jatuh, harga import meningkat. Betul. Bila harga import meningkat, kos untuk barangan dan juga perkhidmatan yang dilakukan di sini semakin meningkat. Sebagai contoh saya ambil kira sektor pertanian. Ya. Kebanyakan kos-kos import daripada sektor pertanian melibatkan kos import. Jadi apabila kos import meningkat, kos pertanian pun akan meningkat. Secara tak langsungnya sebagai masyarakat umum atau pengguna yang mengambil makanan asas, makanan dan minuman akan juga terkesanlah dengan Naiklah peningkatan harga ni. Jadi ini adalah salah satu orang kata tu salah satu impak yang terkesan. Tapi dari satu sudutnya lagi, kita akan mengurangkan kos import, kos ekspor. Ekspor pula. Tadi dah import, sekarang ni kos ekspor pula. Jadi kalau kos ekspor menurun, ni akan menaikkan competitiveness of the price ataupun harga kita lebih kompetitif untuk kita ekspor ke luar negara. Yang mana orang luar negara akan lebih banyak membeli ekspor daripada kita. Mereka mengimport lah maksudnya. Dan ini adalah salah satu juga peluang untuk peniaga. Lebih-lebih lagi PMKS. Orang yang jual seperti online business dan sebagainya untuk mempromosikan barang mereka dan kita tembuskan pasaran di luar negara. Ya. Baik. So itu yang perlu kita risaukan, yang kita perlu fikirkan impak kepada kita adalah mungkin kenaikan harga barang. Ya, betul. Kan. Tapi kalau kita tengok dengan keadaan sekarang ini ada sinar lagi, masih lagi peluang untuk ringgit naik kembali. Betul. Kan. Adakah ini normal? Perkara ini adalah normal dan salah satu perkara yang secara umumnya kita boleh buat adalah dengan naikkan permintaan ataupun naikkan perbelanjaan domestik kita ataupun dalam pasaran negara. Iaitu kita naikkan perbelanjaan dan sebagainya, secara tak langsung dia akan meningkatkan permintaan wang ringgit itu. Baik. Dan sebenarnya kejadian ini juga adalah berlaku secara global juga ya, bukan betul. Malaysia sahaja yang terkesan. Ya, betul. Jadi kita harap kita dapat melompat lebih tinggi lepas ini.